Sebagai seorang guru pendidikan Islam, sikap tanggungjawab amat penting dalam diri. Tidak kira apa jua pengajaran yang diajar. Tunjuk ajar merupakan satu tanggungjawab yang perlu digalas oleh seseorang guru. Sebagai contoh, guru memberi tunjuk ajar berkaitan ibadat ataupun tauhid ataupun sebagainya. Personaliti yang dipamerkan menggambarkan keberhasilan dalam sesuatu keadaan di antara guru dengan pelajar. Pengajaran yang baik juga turut diwujudkan jika latar belakang seperti ini dijadikan sebagai tauladan. Seterusnya, latar belakang guru pendidikan Islam memerlukan tingkah laku yang baik. Yang pertama, membantu pengetua merangka peraturan sekolah, memastikan penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni dipraktikkan di sekolah, memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi, memimpin lembaga pengawas dan disiplin sekolah atas nasihat dan arahan pengetua, menentukan pelajar-pelajar sentiasa mematuhi dan mengamalkan peraturan sekolah dan lain-lain peraturan, misalnya persatuan, kelab dan permainan, bilik makmal, perpustakaan dan sebagainya. Memastikan peraturan sekolah dan gambar raja tentang pakaian, potongan rambut pelajar dipaparkan di setiap kelas di tempat-tempat tertentu. Menentukan senarai tugas pengawas disediakan mengikut jadual dan sentiasa dipatuhi. Akhir sekali, menentukan adanya kerjasama daripada guru-guru lain dalam usaha melaksanakan segala peraturan undang-undang sekolah yang dikuatkuasakan. Guru yang berlatarkan pendidikan Islam perlulah mempunyai pengetahuan ilmu yang tinggi, luas dan juga mantap. Hal ini kerana ilmu pengetahuan merupakan akar pucuk yang menguatkan lagi pendirian mereka agar terlihat lebih berkeyakinan dan juga berketerampilan tinggi. Perkara seperti ini turut mendapatkan perhatian daripada pelajar untuk menanyakan soalan, untuk menyoalkan soalan yang mereka tidak faham, khususnya tentang agama Islam. Apabila guru yang berpengetahuan ini menjawab soalan tersebut, menerangkan, menjelaskan soalan tersebut dengan rujukan dan juga sumber yang tepat mengikut Al-Quran dan Sunnah, pelajar akan lebih yakin untuk menerima penjelasan yang diberikan oleh guru tersebut. Sebagai contoh, seorang pelajar menanyakan tentang bab solat sunat duha. Guru tersebut menceritakan apakah kaedah ataupun kelebihan melakukan solat sunat duha tersebut dengan memberikan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Oleh itu, guru juga dapat memberi pencerahan dan pendedahan dalam mengungsikan ilmu yang baru kepada pelajar dengan lebih yakin. Pada masa yang sama, ianya terbukti bahawa ilmu yang dimiliki oleh seorang guru itu tidak akan hanya berhenti di situ, akan terus disebarkan dan mudah difahami oleh orang ramai. Seterusnya saya akan meneruskan bahagian poin yang seterusnya, iaitu mengenal pasti maklumat. Pelaksanaan dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan satu proses di mana ia disampaikan secara bersemuka maupun atas talian. Kedua-duanya ini mempunyai persamaan yang sama, iaitu mengenal pasti maklumat dalam pembelajaran. Maklumat dalam suatu pembelajaran yang merupakan objektif. Pembelajaran tersebut dirujuk agar guru yang melakukan proses pengajaran ini dapat mencapai sesuatu berdasarkan topik yang perlu dicapai. Kebiasaannya, objektif dalam proses pengajaran ini memudahkan guru serta sebagai petunjuk dalam pengajaran bagi seorang guru agar proses pengajaran dan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lebih lancar. Penyusunan jadual dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran juga penting agar pelaksanaan proses ini terlihat lebih teratur dan tersusun. Menurut Haji Zainal Abidin bin Haji Abdul Qadir, 1993, pada peringkat awalnya,
mata pelajaran pengetahuan agama Islam telah diajar di luar waktu persekolahan, iaitu pada waktu petang, dan pada tahun 1962, mata pelajaran pengetahuan agama Islam mula dimasukkan ke dalam jadual waktu rasmi sekolah dengan peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran sebanyak 120 minit seminggu. Peruntukan masa bagi sesuatu subjek juga memberikan keseimbangan dalam pengajaran mengikut masa yang telah ditetapkan dalam seminggu. Kecukupan minit pengajaran dalam pelaksanaan proses ini memberi kemudahan dalam susun atau subjek agar terlihat lebih seimbang. Seterusnya, menurut Profesor Dr. Siddiq Baba 2005, di awal tahun 70-an sehingga kini, kesedaran keagamaan di kalangan orang Melayu semakin meningkat. Kecenderungan melihat Islam sebagai sumber ketamadunan menyebabkan sistem pendidikan negara memberikan respon yang positif terhadap kebangkitan ini. Hal ini juga dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran, di mana subjek pendidikan Islam juga turut seimbang masa pengajarannya dengan subjek-subjek akademik yang lain seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Akhir sekali, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Islam ini perlu dilaksanakan dengan cara yang lebih profesional dan efektif. Seseorang guru yang bersikap seperti ini menampakkan lagi keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar-pelajar yang mempunyai masalah dari segi kefahaman, mereka akan menemukan jalan penyelesaian apabila berhadapan dengan guru-guru yang berefektif ini, di mana guru-guru yang profesional memberikan tunjuk ajar serta penyelesaian berdasarkan jalan penyelesaian yang mudah. Hal ini juga akan memberikan keyakinan kepada para pelajar dan mereka juga dapat memahami ilmu-ilmu pelajaran dengan mudah dan berkesan. Lebih-lebih lagi di dalam pengajaran pendidikan Islam. Wallahu a'lam.